Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ashman, mewakili daripada kumpulan 1. Ahlinya adalah Adam Danish, Muhammad Aiman dan Uluan. Pada hari ini kami ingin menerangkan 6.2 iaitu pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Fenomena ini dikenali sebagai pantulan dalam penuh cahaya. Pantulan dalam penuh hanya berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Berdasarkan raja ini, apabila sudut tuju berkurang daripada sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal. Sinar pantulan yang lemah juga dapat dikesan. Berdasarkan gambar kedua ini, apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, sinar biasa merambat sepanjang sempadan permukaan kaca dan udara. Sinar pantulan kelihatan lebih terang. Apabila sudut tuju melebihi sudut genting, tiada sinar biasan. Cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Sudut genting. Fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah dengan sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Sudut genting C ialah sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Secara umum, hubungan antara sudut genting C dengan indeks biasan N bagi suatu medium yang berada dalam udara ialah N sama dengan 1/sin C. Jika indeks biasan intan ialah 2.42, maka sudut genting intan bagi sempadan intan dan udara boleh dikira seperti berikut. Seperti contoh dalam kotak ungu itu, sin C sama dengan 1/2.42 sama dengan 0.4132. C, sin negatif 1 dalam kurungan 0.4132 sama dengan 24.4 darjah. Sudut genting bagi intan C ialah 24.4 darjah. Sudut genting suatu medium bergantung pada ketepatan optik medium itu. Semakin tinggi indeks biasan medium, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Keindahan lampu-lampu hiasan yang ialah hasil daripada aplikasi pantulan dalam penuh. Sinar laser yang masuk ke dalam aliran air mengalami pantulan dalam penuh yang berulang kali sehingga keluar dari hujung aliran air. Keadaan ini menunjukkan aliran air berfungsi sebagai paip alur cahaya yang boleh membawa alur cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang satu lagi walaupun aliran air itu melengkung. Jika aliran air digantikan dengan aliran minyak, alur cahaya akan mengalami lebih banyak kali pantulan dalam penuh semasa merambat melalui aliran minyak itu. Hal ini kerana indeks biasan minyak lebih besar daripada indeks biasan air. Sudut genting minyak lebih kecil daripada sudut genting air. Fenomena semula jadi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Yang pertama, pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh apabila cahaya melalui titisan dalam udara. Penerangan mengenai proses pembentukan pelangi. Yang pertama, apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Seterusnya, selain semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Yang ketiga, sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Akhir sekali, warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Seterusnya, logam maya. Sekarang saya akan menerangkan sesebuah kisah. Pada hari yang panas dan cerah, seorang pemandu kereta melihat imej lopak air yang samar di permukaan jalan raya di hadapannya.
Apabila beliau menghampiri lopak air tersebut, beliau mendapati lopak air itu sebenarnya tidak wujud. Fenomena semula jadi ini dikenali sebagai logam maya, yang disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh cahaya. Penerangan mengenai proses pembentukan logam maya. Yang pertama, udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketepatan optik yang berlainan. Lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas daripada lapisan udara di atas. Lapisan udara panas mempunyai ketepatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. Yang seterusnya, cahaya yang merambat dari lapisan atas ke lapisan bawah akan dibias secara beransur-ansur menjauhi garis normal. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting udara, maka pantulan dalam penuh akan berlaku. Akhir sekali, sinar pantulan cahaya mengalami pembiasan secara beransur-ansur mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Pemerhati akan melihat imej awan sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Yang pertama, periskop berprisma. Ia digunakan untuk melihat objek di sebalik penghalang. Terdiri daripada dua buah prisma bersudut tegak yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB prisma atas melalui bukaan periskop. Sinar cahaya sampai ke permukaan AC tanpa pembiasan. Sudut tuju ialah 45 dan lebih besar daripada sudut genting prisma iaitu 42 darjah. Maka pantulan dalam penuh berlaku di sisi AC dan cahaya dipantulkan ke bawah. Sinar cahaya yang dipantulkan merambat secara normal ke sisi DE prisma bawah. Sekali lagi, sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh di sisi DF. Akhirnya, sinar cahaya keluar tanpa pembiasan di sisi EF dan masuk ke mata pemerhati. Imej yang terhasil adalah tegak dan sama saiz dengan objek. Yang seterusnya, gentian optik. Gentian optik banyak digunakan dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Ia terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tulen. Teras dalam yang mempunyai indeks biasan yang tinggi dibalut oleh penyalut dengan indeks biasan yang rendah. Isyarat cahaya yang memasuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut dalam teras sehingga sampai ke hujung yang satu lagi. Dengan ini, maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Yang terakhir adalah pemantul mata jalan. Ia digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya pada waktu malam. Sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul ini akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan belakang pemantul. Seterusnya, cara menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Contoh 1. Rajah 6.25 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke prisma yang mempunyai indeks binaan 1.49. A. Hitungkan sudut genting prisma. Penyelesaian dia sin C sama dengan 1 per N sama dengan 1 per 1.49. C sama dengan C negatif 1 per 1.49. Lepas tu dia sama dengan kira kalkulator 42.2. Sudut genting prisma dia C ialah 42.2 darjah. B. Melengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Okey, darjah 6.26 sudut tuju 1.45 lebih besar daripada sudut genting C 42.2 di sepadan AB dan AC. Pantulan dalam penuh berlaku dan sinar cahaya keluar dari sempadan BC secara normal. Seterusnya, contoh 2. Rajah 6.27 menunjukkan lintasan sinar cahaya merambat melalui genting optik dari hujung A ke hujung B. Soalan A. Terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T dan U. Penyelesaian dia, di titik Q, pembiasaan cahaya mendekati garis normal. Di titik R, T dan U, pantulan dalam penuh berlaku. Kat titik S, pembiasaan cahaya menjauhi garis normal. Soalan B. Jika indeks biasan gentian optik ialah 1.51,
tentukan nilai sudut X. Dalam penyelesaian dia, N sin sama dengan N sin theta kuasa 2. 1 kali sin 45 darjah sama dengan 1/5 sin X. Lepas tu kita buat persamaan linear, kita akan dapat 27.9 darjah. Soalan C, mengapakah bahan jentian optik mesti memiliki ketulinan yang tinggi? Jawapan dia, ketulinan bahan jentian optik memastikan sudut genting sepanjang gentian adalah konsisten. Semua isyarat yang memasuki gentian akan mengalami pantulan dalam penuh. Seterusnya, saya akan membincangkan jawapan latihan formatif 6.2 serta jawapannya. Soalan 1A. Sudut mesti diukur dari cahaya ke nama lain. Kita ada sudut 7. N sama dengan 1/5. Formula yang akan digunakan ialah dengan sinus I per sinus R. Kita cari R. Sinus R ialah sama dengan sinus I per N. Sinus I sama dengan sinus 45 per N sama dengan 1/5. Sinus R sama dengan 0.4714. Kemudian, dapatlah jawapan R sama dengan 28.1 darjah. Mendekati norma. Soalan 1B. Untuk mengetahui bagaimana ia berlaku, syarat pertama sudah dipatuhi melalui medium tempat. Syarat yang kedua, adakah I lebih besar dari C? Nilai C sama dengan N sama dengan 1 per sinus C. Sinus C sama dengan 1 per N sama dengan negatif 1/5. Maka C sama dengan 41.8 darjah. Sudut 7 mesti melebihi. Sinus R sama dengan 45 per 1/5. R sama dengan 28/1 per 28.1 darjah. Untuk mencari baki, 90 ditolakkan dengan jawapan. Jadi 61.9 darjah. 180 tolak jawapan, tolak 40. Maka dapatlah 73. Kemudian baki ditolakkan dengan 90. Sudut 7 ialah 16.9 darjah. I sama dengan 16.9 darjah. Syarat I mestilah lebih besar daripada C, tetapi I sama dengan 16.9 darjah, manakala C 41.8 darjah. Jawapannya ialah pantulan dalam penuh tidak berlaku kerana sudut 7 lebih kecil daripada sudut genting. Soalan 2.1a. Nilai di luar ialah 1.40 manakala nilai di dalam ialah 1.80. Syarat gantian optik ialah N di dalam mestilah lebih besar manakala N di luar mestilah kecil. Sudut genting suatu sudut 7 yang menyebabkan sudut pembiasan menjadi 90 darjah. N sama dengan 1 per sinus C. Sinus C sama dengan 1 per N sama dengan 1/8. Sinus C sama dengan 0.555. Maka jawapan C ialah 33.7 darjah. Soalan 2B. Jawapannya ialah Kelebihannya ialah boleh masuk ke dalam saluran-saluran atau ruang sempit dan halus untuk mendapatkan imej yang berada di tempat yang kompleks. Itu sahaja